Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 27 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 16,206 orang. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Dari jumlah tersebut, 24 adalah kes tempatan, manakala 3 adalah kes import. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 2,211 jumlah ujian makmal. Oleh itu, kadar kes positif ialah sebanyak 1.2%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, tidak ada kes dalam kategori 4 dan kategori 5. 43 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,743 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 361 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 9.1%. Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 25 Januari 2022. Kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin ialah 94.8%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 93.9%. Manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 38.2%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, sebanyak 6 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara. Tradisi yang dipusakai turun-temurun antara keunikan yang dapat disaksikan sepanjang berlangsungnya istiadat perkahwinan diraja. Istiadat yang berlangsung dengan gilang gemilang itu bukan sahaja mendapat perhatian dari stesen televisyen luar negara, bahkan menerima maklum balas meluas di media sosial. Para pengguna media sosial menyembahkan ucapan tahniah dan merafakkan syukur sempurna-sempurnanya istiadat tersebut. Dengan pasangan pengantin diraja Brunei, Pangeran dari Majlis Istiadat bersuruh diraja sehingga Majlis Istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga keunikan istiadat perkahwinan diraja lambang keutuhan adat resam perkahwinan diraja Brunei. Sewajarnya, selaku rakyat dan penduduk di Bumi Darussalam ini, kita merafakkan syukur kerana negara masih mampu mempertahankan adat tradisi itu untuk ristaan zaman berzaman. Sorotan majlis-majlis beristiadat sempena istiadat perkahwinan diraja membawa auda mengimbas kembali detik-detik bersejarah dan penuh bermakna sejak beberapa hari lalu.
kaulah terima nikahnya. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Anak Puteri Fadzila Lubabul Bokia binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bokia Muizzuddin Wad Daulah dengan maharnya RM1,000. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Anugerah Makanan Brunei BFA diadakan setiap tahun untuk mempromosi pelancongan makanan dan mengiktiraf makanan terbaik Brunei. Tahun 2021 menyaksikan penyertaan 225 buah restoran dari seluruh negara Brunei Darussalam. Kemarin diadakan penyampaian sijil BFA 2021 di The Hyatt Cafe alias Soto Pabo, Kampung Pintu Malim. Acara adalah susulan daripada Majlis BFA 2021 yang diadakan secara maya sempena Brunei December Festival 2021 pada 23 Disember 2021. Sri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Anugerah pencapaian sepanjang hayat diberikan kepada Restoran Escapade dan Restoran Ayamku. Sementara itu, anugerah individu cemerlang diberikan kepada Tan Islim, manakala special mentions kepada Aming Gunawan dan Brunei Food Diary. Sejumlah 46 restoran bagi 63 hidangan telah menerima anugerah hidangan terbaik masing-masing. Juga hadir pesuruhjaya tinggi dan duta-duta besar istimewa dan mutlak ke negara ini yang terlibat sebagai juri khas BFA 2021 serta ahli majlis mesyuarat negara. Negara Brunei Darussalam dan India menikmati hubungan yang mesra sejak bermulanya hubungan diplomatik pada tahun 1984. Hubungan tersebut berkembang berdasarkan persefahaman, rasa hormat menghormati dan kerjasama serantau dan antarabangsa. Tuan Alok Verma, Charge d'Affaires Suruhanjaya Tinggi India ke negara Brunei Darussalam, menyatakan perkara tersebut semasa majlis resepsi sempena ulang tahun sambutan Hari Republik India ke-73. Majlis diadakan di Hotel Rizkun International Gadong. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi Fiskal. India juga mengucapkan tahniah kepada Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di atas pengurusian ASEAN bagi tahun 2021. Tambahnya, negara Brunei Darussalam telah memainkan peranan penting dalam mengukuhkan hubungan ASEAN-India. Acara Queen's Baton Relay yang merupakan tradisi sukan Commonwealth tiba di negara Brunei Darussalam sebagai negara ke-30 dalam acara yang meliputi keseluruhan perjalanan 140,000 kilometer menjelajahi semua benua dalam masa 269 hari. Sukan Commonwealth tahun ini akan diadakan di United Kingdom bermula 28 Julai sehingga 8 Ogos. Pesuruhjaya tinggi British ke negara ini menyatakan perkara tersebut semasa acara Queen's Baton Relay.
Tuan Yang Terutama John Virgo berkata Sukan Commonwealth tahun ini akan diadakan bersama sambutan Jubilee Platinum ke bawah Duli Yang Maha Mulia Queen Elizabeth II. Setelah tiba dari Malaysia, baton diserahkan oleh Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam, yang kemudian menyerahkannya kepada Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bagi mewakili Majlis Olimpik Kebangsaan Brunei Darussalam. Perjalanan baton seterusnya ialah Papua New Guinea pada 30 Januari. Lebih 40 pelajar yang terpilih daripada 2 buah sekolah menengah menerima sumbangan dalam bentuk peralatan sekolah melalui projek berkebajikan Jiwaku Ikhlas. Para pelajar tersebut adalah daripada Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali dan Sekolah Menengah Berakas. Projek Amal Jiwaku Ikhlas edisi ke-10 merupakan kerjasama Askar Simpanan Melayu di Raja Brunei, Kadet Tentera Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan Chris Camilla Creations. Sumbangan diserahkan oleh Puan Yang Terutama Humaira Rigi Ziroki, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran. Projek tersebut bermula sebagai kaedah untuk meringankan beban mereka yang terkesan oleh COVID-19. Projek adalah bagi membantu lebih 1,200 individu yang termasuk keluarga berpendapatan rendah, mangsa kebakaran rumah, ibu tunggal, mereka yang kurang upaya dan anak-anak yatim. Pelbagai barangan dari segi pakaian dan elektrik yang terkini dipamerkan semasa Expo Barangan Elektrik dan Pengguna anjuran syarikat HU Advertising. Expo diadakan di pusat membeli belah The Mall, Gadong. 14 pengusaha menyertai Expo ini yang dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga hari Ahad dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Demi keselesaan para pengusaha dan pembeli, syarikat HU Advertising juga membuka satu laman sesawang www.hu1stop.com sebagai platform para pengusaha tempatan menjual produk secara dalam talian. Menurut Dayang Nuraina binti Osman, penolong pengurus syarikat HU Advertising, Expo yang diadakan adalah berpandukan prosedur operasi standard Kementerian Kesihatan. So kirakan this expo is like the untuk memulakan balik to grow their businesses lah, untuk help dorang punya to push their sales. Hopefully the demand in Brunei in terms of the useful products apa tu makin majulah, makin naiklah. Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan mengeluarkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat A Oktober-November 2021. Peperiksaan tersebut dilaksanakan buat pertama kalinya secara kaedah alternatif School Assessed Grades SAG. Peperiksaan melibatkan penilaian ke atas 1,371 calon sekolah tingkatan 6 atas sahaja. Jumlah calon menurun sebanyak 6.48% berbanding tahun 2020. Pencapaian calon di peringkat sekolah memperoleh sekurang-kurangnya 3A adalah 1,245 calon atau 90.81%. Sementara calon memperoleh sekurang-kurangnya 2A 1,342 calon atau 97.88%. Dan calon yang memperoleh 1A adalah 1,364 atau 99.49%. 307 calon sekolah memperoleh grade A star atau A ke atas dalam 2 hingga 4 mata pelajaran. 17 calon sekolah memperoleh grade A star atau A dalam 4 mata pelajaran. 132 calon mendapat grade A star atau A dalam 3 mata pelajaran dan 158 calon memperoleh grade A star atau A dalam 2 mata pelajaran. 2 mata pelajaran yang mencapai 100% lulus grade A hingga C ialah Further Mathematics dan Physical Education. Manakala 8 mata pelajaran telah mencapai 100% lulus grade A hingga E. Antara mata pelajaran tersebut ialah Bahasa Melayu dan Design and Technology. Slip keputusan masing-masing boleh diambil di sekolah masing-masing. Sementara pendaftaran bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat AS dan A untuk bulan Mei-Jun 2022 masih dibukakan. Tarikh tutup pendaftaran ialah 14 Februari 2022. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Justri mengeluarkan kompaun RM300 ke atas seorang individu kerana melanggar akta kesalahan kecil penggal 30 iaitu membuang sampah dari kenderaan di kawasan jalan masuk Pantai Meragang. Individu berkenaan diberikan tempoh 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan untuk menjelaskan denda
Jika gagal boleh didakwa ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh didenda RM1,000 bagi kesalahan pertama, manakala kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak lebih 3 bulan.